Malaysia. Anda sedang menonton Malaysia Hari Esok. Seperti yang kita tahu, hari ini sedang masuk minggu ke-12 DKM dan peperiksaan akhir bakal menemui kita. Betapa pantasnya masa berlalu. Baiklah, saya tidak mahu membuang masa lagi. Saya akan memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Afiqah Nuraini binti Muhammad Noor, merupakan guru cemerlang bagi tahun 2013 dan beliau mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan lebih pada 15 tahun. Sebelum saya memulakan perbincangan yang hangat diperkatakan oleh ramai ini, iaitu isu guru sandara tidak terlatih ataupun GSTT, saya akan menerangkan sedikit apakah maksud GSTT. GSTT merupakan individu yang mempunyai minat menjadi guru tetapi tidak mempunyai sebarang sijil atau kelayakan seperti diploma atau ijazah yang berkaitan dengan perguruan. Okey, baiklah, saya akan meneruskan saya punya perbincangan. Saya dapati yang doktor pernah menjadi seorang guru sedaran pada suatu ketika dahulu. Benarkah? Kalau begitu, ceritakan sedikit pengalaman doktor dalam bidang guru sedaran di usia muda. Okey, menjadi guru sandaran tidak terlatih pada usia muda adalah satu pengalaman yang agak sukar kerana tidak dilatih, apalagi dipanggil guru sandaran tidak terlatih kan. Saya pernah menjadi guru sandaran pada umur 19 tahun. Pada pertama kali saya memegang jawatan tersebut. Saya mengajar selama 2 minggu untuk aliran arus perdana. Pada ketika itu saya baru saja menghabiskan kursus asasi dalam bidang bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, iaitu TESOL. Dan bagi saya sebagai orang baru dalam dunia pendidikan, ini adalah amat susah kerana para pelajar memerlukan guru yang terlatih secara fizikal dan mental. Pengalaman 2 minggu itu bagi saya agak mencabar kerana itu adalah pertama kalinya untuk saya mengajar. Kemudian saya telah mengajar saya telah mengajar aliran pendidikan khas selama 3 bulan dan saya dapati ianya adalah lebih mudah kerana saya rasa itu adalah lebih sebati dengan jiwa saya, dan saya mengajar subjek bahasa Inggeris setiap kali memegang jawatan guru sandaran yang tidak terlatih ini. Sangat menarik pengalaman doktor ini. Patutlah doktor dinobatkan sebagai guru cemerlang. Baiklah, kita akan ke soalan yang seterusnya. Apakah cabaran yang paling mencabar ketika doktor menjadi seorang GSTT? Pengalaman yang paling mencabar adalah saya terpaksa menganalisis semua pelajaran yang telah mereka belajar dan merangka pembelajaran yang seterusnya. Saya perlu merangka latihan yang insentif untuk mereka walaupun telah disediakan garis panduan guru mengajar. Tanpa kemahiran sendiri, ianya agak sukar ya untuk mengawal pelajar di dalam kelas kerana itu bukanlah satu kemahiran yang ada pada diri saya. Di sini kita dapat nilai bahawa kemahiran berdasarkan pengalaman itu adalah sangat signifikan untuk kita memanipulasi keadaan di dalam kelas. Baiklah. Sebelum saya meneruskan saya punya perbincangan ini, kita akan berehat untuk seketika. Rangup setiap kali Keropok Moni, hidang petang pagi, Keropok Moni, rasa yang menawan Keropok Moni, untuk keluarga dan kawan. Keropok Moni, Keropok Moni, rangupnya. Selamat kembali ke Malaysia Hari Esok. Seperti yang anda tahu, hari ini kita sedang membincangkan isu guru sandaran tidak terlatih. Marilah kita menyambung perbincangan kita pada hari ini. Okey, doktor. Dari apa saya lihat, GSTT ini memberikan tugas yang di luar daripada bidang sepatutnya, seperti menggalas tugas-tugas khas, contohnya menjadi guru kelas, mengajar subjek teras. Pada pendapat doktor, wajarkah perkara ini terus berlaku? Dan apakah kesan terhadap guru itu sendiri dan pelajarnya? Okey, wajar atau tidak sebenarnya bergantung kepada keadaan. Tugas tersebut diberikan oleh pihak atasan pentadbiran sekolah dengan mengambil kira kredibiliti individu itu sendiri. Guru sandaran ni akan dinilai terlebih dahulu sebelum tugas-tugas yang berkenaan sesuai ataupun tidak bagi guru tersebut.
Contohnya, apabila guru sandaran tidak terlatih ini diberi tugas untuk mengajar subjek teras, pencapaian guru tersebut mestilah dinilai terlebih dahulu. Kemudian kita mengambil subjek sosial seperti bahasa Inggeris sebagai contoh ya. Guru tersebut mestilah mempunyai kelulusan yang setimpal dengan subjek yang diajar. Jadi contohnya seperti saya dahulu, saya terpaksa mengajar subjek teras itu bahasa Inggeris. Tetapi dengan mempunyai kelulusan sebagai pelajar bahasa pelajar TESOL, saya diberikan kepercayaan untuk mengajar subjek tersebut. Okay. Mengenai memegang jawatan guru kelas, bagi saya itu adalah satu tugas yang agak berat dan tetapi bukanlah satu masalah kerana jika guru tersebut telah diberikan kepercayaan dan diyakini mampu untuk menggalas tugas tersebut dengan baik. Jadi jika dia tidak mampu, saya percaya pihak atasan akan menarik balik tanggungjawab tersebut. Wajar atau tidak sebenarnya akan bergantung keseluruhannya terhadap situasi. Dan mengenai kesan terhadap guru dan pelajar, bagi saya kesan terhadap guru ada antara positif ataupun negatif. Yang pasti pada akhirnya akan memberikan GSTT ini pengalaman dan juga panduan untuk memperbaiki diri mereka pada masa akan datang. Tetapi bagi pelajar pula, pencapaian mereka mungkin boleh terjejas kerana guru-guru ini adalah tidak terlatih seperti yang mana kita maklumnya. Tetapi mereka sebenarnya yang menjadi guru ganti tidak terlatih, guru sandaran tidak terlatih, maafkan saya, mereka biasanya berada dalam usia yang muda dan saya yakin pada masa saya menjadi guru ganti dulu, saya merasakan lebih dekat dengan pelajar dan dapat memahami kehendak dan tingkah laku para pelajar dengan lebih baik. Oh, begitu ceritanya. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu bahawa pada tahun 2012, GSTT yang telah berkhidmat lebih daripada 2 tahun akan diserahkan kepada Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah. Okey, bagi pendapat doktor ya, adakah hal ini adil bagi lepasan graduan pendidikan daripada IPT dan MPTA? Ini bukanlah isu yang kecil. Bagi saya hal ini tiada keadilannya kerana tak semestinya GSTT yang masuk ke DPLI tidak semestinya akan menjadi guru tetap di sekolah kerana pihak kerajaan sangat memandang serius atas pencapaian guru itu sendiri. Oleh itu, bakal lepas graduan dalam pendidikan haruslah berusaha lebih keras supaya mereka dapat bertanding jawatan dengan GSTT yang mempunyai lebih pengalaman. Okeylah. Apakah pendapat doktor dengan kebanjiran GSTT di sekolah negara kita ini? Kebanjiran GSTT di sekolah ianya pernah menjadi isu yang besar, tapi memang tidak dinafikan bahawa sistem GSTT begitu unik dan jarang terdapat di negara lain. Oleh sebab itu, sistem ini mempunyai pengaruh yang penting terhadap sistem pendidikan di negara kita lah khususnya. Sistem pendidikan negara dan sukatan pelajaran telah diselaraskan dan disistematikkan, tetapi sistem pengambilan guru masuk ke institusi perguruan masih tidak dilaksanakan dengan sistematik. Dan sistem pengambilan guru baru bagi kursus perguruan yang tidak disistematikkan ini telah memberikan beban bagi aliran sekolah tertentu negara ini, terutamanya sekolah jenis kebahasaan Cina ataupun Tamil kerana kekurangan guru tetap dan beriktisas. Sangat sedih apabila kita mendengarkan perkara begitu. Okeylah, baiklah. Sebelum saya mengakhiri wawancara kita pada hari ini, doktor ada sebarang nasihat bagi bakal pendidik di luar sana yang akan mendidik bakal-bakal pemimpin kita? InsyaAllah. Setelah memegang jawatan pendidik, mereka haruslah tahu tugas mereka adalah untuk mendidik generasi baru, nama lagi pendidik. Guru bukan sekadar guru, tetapi mereka harus mendidik secara rohani dan jasmani seseorang pelajar. Seorang guru yang baik akan mempengaruhi anak muridnya. Seperti yang kita pernah dengar, guru yang cemerlang akan menjadi inspirasi kepada pelajarnya sendiri. Jadi, seseorang guru mestilah mempunyai jati diri yang utuh untuk mendidik anak-anak bangsa. Okey. Jadi saya dapat konklusikan di sini bahawa isu guru yang tidak terlatih ini bukanlah satu isu yang dipandang
penting apalagi yang ianya melibatkan masa depan generasi muda. Kita dapat lihat betapa banyaknya kebaikan dan dari kewujudan GSTT ini. Segala keburukan yang timbul saya yakin dapat diatasi dengan efisien dan saksama. Baiklah, sampai di sini saja wawancara saya bersama Dr. Afiqah Nur Raini yang cukup hangat ini. Terima kasih doktor dan Sama-sama. saya Siti Syakira mengucapkan Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton. Jumpa anda di episod minggu hadapan.